Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soalan yang saya ambil daripada grup Telegram yang ditanya oleh siapa ni nama? Yang ditanya oleh Zaudah Jawahir. Okey, yang ditanya oleh Zaudah Jawahir. Dia tanya soalan berkenaan dengan imam. Okey, dia tanya soalan berkenaan dengan imam. Soalan dia berbunyi, imam terlebih rakaat. Soalan dia berbunyi macam ni lah. Assalamualaikum Ustaz, nak tanyalah. Kalau sembahyang berjemaah, sembahyang 4 rakaat tapi pak imam terlebih 1 rakaat, apa yang patut makmum buat? Apa yang patut makmum buat? Sah ke tidak atau kena sembahyang balik? Itulah soalan dia. Jadi saya harap Zaudah Jawahir ni, Zaudah Jawahir ada dalam ni lah insya-Allah. Saya jawab soalan dia. Saya jawab dalam live. Yang persoalan ni, tuan-tuan dan puan. Okey. Apabila imam terlebih rakaat, bising pula bunyi star ni. Slow sikit. Okey. Apabila imam terlebih rakaat ni, tuan-tuan dan puan, macam manakah tindakan kita sebagai seorang makmum? Apa kita nak buat apabila imam terlebih star? Terlebih star pula dah. Apabila imam terlebih rakaat, star kena bagi lebih. Okey, silap. Okey, apabila imam terlebih rakaat ni, tuan-tuan dan cik puan, pertama sekali kalau kita boleh tegur dia, kita cuba tegur. Kalau makmum lelaki, dia boleh sebut subhanallah. Subhanallah dengan niat zikir. Bukan dengan niat nak menegur imam. Okey, niat zikir. Kalau bagi orang perempuan, dia tepuk tapak tangan belakang. Okey? Kalau dia rasa dia mampu nak tegur lah. Kalau dia rasa imam boleh dengar teguran dia. Tapi kalau macam orang perempuan duduk saf belakang, tak payah buat lah kalau dia tahu imam tak akan dengar. Okey? Imam tak akan dengar dan imam tak akan faham. Okey? Jadi kalau ada yang dekat dengan imam, kalau contoh macam suami kita sembahyang betul-betul belakang dia, kita boleh tegur dia dengan kita tepuk tangan dia. Itu cara orang perempuan nak tegur imam. Okey. Orang lelaki dengan menyebut subhanallah dengan qasad zikir. Okey. Jadi lepas daripada kita tegur dia, terima kasih Min Mishar, Senstar. Okey. Ustaz mohon admin masukkan nombor akaun juga pada link macam sebelum ni, insya-Allah lagi mudah. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih. Cadangan daripada Naharizah Ghazali. Mungkin kita akan masukkan nombor akaun dekat status live pada lepas ni. InsyaAllah. Terima kasih cadangan. Jadi kalau lepas dia tegur, tuan-tuan dan puan, kalau imam sedar, okey, lepas daripada dia tegur dengan dia sebut subhanallah ataupun dengan dia tepuk tangan tadi, imam sedar, oh rupanya aku ada buat kesilapan. Oh rupanya aku terlebih rakaat. Jadi imam pun duduk balik. Okey, kalau imam duduk balik, kita pun ikut imam macam biasalah. Okey. Ikut imam macam biasa. Kalau imam sujud sahwi, kita kena sujud sahwi sekali dengan imam. Macam tu cara dia. Okey. Tapi kalau imam tak dengar, contoh, kita dah tegur, dah cakap subhanallah. Okey. Kita dah tepuk tangan. Kalau mampulah, kalau tak mampu tak payah buat. Ataupun kita memang tak tegur imam. Okey, kalau imam dah terlebih rakaat, imam dah naik 1 rakaat, lepas ditegur pun imam tak turun, hijrah kita sebagai makmum ini adalah mufaraqah. Bantu saya komen dekat ruang komen, tuan-tuan dan puan. Okey? Bantu saya mufaraqah. Bantu saya mufaraqah. Tersasul lagi. Bantu saya share. Okey, lepas tu imam tegur, makmum kena niat mufaraqah. Niat mufaraqah ni macam mana? Niat mufaraqah ini adalah kita niat berpisah daripada imam. Kita sudah tidak berimamkan lagi imam tersebut. Kita niat putus daripada imam. Macam mana nak niat dia? Okey? Macam mana nak niat dia? Kita niat macam ni sahaja. Aku berpisah daripada imam. Boleh? Ataupun aku tidak lagi berimamkan imam ini. Boleh? Ataupun aku sekarang solat sendirian. Ataupun aku meninggalkan imam. Ikutlah macam mana pun. Janji benda tu menunjukkan bahawa kita dah tak berimam dengan imam tersebut. Tapi jangan sebut di mulut lah. Niat dalam hati. Aku berpisah daripada imam. Okey. Jadi apabila kita dah niat mufaraqah, okey? Apabila kita dah niat mufaraqah tadi, terima kasih Siti Jami, Senstar, Kish Jeff, terima kasih. Yang mana tak boleh Senstar tu tak apalah, nanti saya letak nombor akaun. Okey? Lepas tu,
Apabila kita dah niat mufarakah tuan-tuan dan cikgu, kita sempurnakan solat sendiri. Selesaikan solat sendiri macam biasa. Kalau kita tengah baca tahiyat, kita sempurnakan bacaan tahiyat kita. Lepas tu kita bagi salam. Okey, lepas tu selesailah solat kita. Okey. Kalau kita tak niat mufarakah, kita terus mengikuti imam. Kita terus imam bangun, kita pun bangun. Sedangkan kita tahu imam dah terlebih rakaat. Jadi apa yang berlaku pada solat kita tuan-tuan dan puan? Apa yang berlaku pada solat kita batal. Tulis dekat ruang komen tuan-tuan dan puan. Solat kita batal. Sebab apa? Sebab imam dah terlebih rakaat. Apabila seseorang ni dia solat terlebih rakaat, solat dia dah tak sah. Solat dia dah batal. Okey? Jadi kita yang yakin imam dah terlebih rakaat, kita tetap ikut imam juga tu. Itulah yang menyebabkan solat kita batal. Sebab kita tahu imam dah buat kesalahan dalam solat. Kesalahan yang membatalkan solat. Kita ikut juga. Jadi batal solat kita. Jadi kita kena, apa yang perlu kita buat adalah kita berniat mufarakah. Okey, niat mufarakah. Lepas tu selesaikan solat kita sendiri. Okey. Jadi insya-Allah jelas Kalau jelas komen dekat ruang komen jelas. Okey. Ni Ustazah Siti Fatimah, dia ada, kalau ada yang nak menyumbang kepada Fast Studio, cuba tengok Ustazah Siti Fatimah, dia ada letak nombor akaun. Okey, dia ada letak nombor akaun Fast Studio. Tuan-tuan dan cikgu boleh tengok Ustazah Siti Fatimah. Okey, dia ada letak akaun Fast Studio. Okey. Jadi begitulah cara dia tuan-tuan dan cikgu. Okey, jadi bagi imam pula, adakah solat dia batal? Solat imam, kalau imam tu yakin dia terlebih rakaat dan dia tetap teruskan, batal juga solat imam tersebut. Tetapi kalau dia cakap tak, kalau dia yakin dia tak terlebih rakaat, maka solat imam tadi tetap sah. Okey, walaupun kita yakin dia terlebih rakaat. Kita yang yakin dia terlebih rakaat, kita tak boleh ikut dia. Tak boleh ikut, kena mufarakah. Lepas tu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas Ustaz. Lepas ni kalau berlaku kita solat dengan siapa-siapa ke, dengan suami kita ke, hasil kalau kita yakin imam lebih rakaat, kalau kita ikut juga batal solat kita. Jadi kena hati-hati Kena hati-hati semasa solat. Sebab tu penting ilmu ni tuan-tuan dan puan. Penting ilmu. Jadi untuk petang ni setakat ni dahulu, moga-moga bermanfaat. Moga-moga kita akan bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.